Boleh jadi kalau boleh kita kena tengok nak cakap tu dengan orang yang dia kadang ada orang tanya saya, boleh tak saya nak cerita masalah saya ke ustaz macam kan. Dia kata nak cerita boleh kan, tapi nak selesaikan tu Allah kan. Jadi kita boleh cerita pada orang yang boleh bantu kita, doktor ke apa, tak ada ilmu kan. Tapi kita yakin Allah yang selesaikan. Bila kita yakin Allah selesaikan, maka dia tak kacau kita punya tawakal, tak kacau sabar. Yang kedua, kita mengadu pada orang, lapor pada orang. Yang ini hukumnya makruh. Mengadu pada siapa yang makruh ni? Kita cakap pada orang tak boleh buat apa-apa. Cakap ke anak kita. Tahu tak? Umi ada masalah duit, masalah tak cukup. Ni semua tak cukup. Anak kita mendengar. Kita puasalah ibu siang malam ni. Anak tak boleh selesai. Ataupun cakap ke kawan kita. Jadi bila cakap pada orang tak ada buat apa, maka kita mengeluh lah. Macam kita mengeluh sakit kita mengeluh, aku sakit lah, sakit kan. Jadi mengeluh ni sekadar nak menghilangkan kita punya beban, cerita kat orang kan, tapi tak selesai, maka yang ni makruh. Sebab ada orang ada masalah, dia cerita, jadi lega kan, lepas cerita kat orang kita lega sikit. Yang ni makruh. Sebab orang tak tolong pun, dia pula tambah beban. Allah dia pula masalah kita kan, dia pula dia kan. Yang ni makruh. Kawan tu pula akan menanggung masalah dia. Jadi tapi kita pula kurang sikit kita punya beban tu kan. Dok cerita kat orang ni, saya perempuan lah selalunya kan. Cerita kat suami kan. Suami pula malah dengar kan. Sudahlah awak ni cakap ni bukan saya boleh buat apa pun kan. Tak apa, dengar je. Sebab bila dia cakap tu lega sikit dia. Dia sebab tu kalau apa, tak nak dengar, pasang siap-siap dalam tu kecil-kecil yang tutup sikit lah. Dengar pelan-pelan. Tapi kita dengar angguk lah kan. Ada tak, memang betul ada setengah perempuan ni memang suka bercakap kan. Saya ada pengalaman lah benda tu kan. Jadi memang laki-laki jarang perempuan. Kalau perempuan ni memang suka bercakap. Baik. Jadi yang kedua ni maknanya yang ini dikira sebagai makruh. Kenapa? Dia menghilangkan pahala sabar. Pahala sabar kurang lah. Tahan. Kita cakap pada orang yang boleh tolong je. Ada sebab nak tolong, itu pun Allah yang membantu tadi. Yang ketiga, haram. Ini haram, tak boleh. Kita mengadu kat orang, cakap kat orang, kepada doktor, kepada semua, kita cakap pada semua orang, sebab kita tak suka benda tu. Allah takdirkan kita sakit, kita kecewa, kita kesal, tak suka, tak redha dengan qada dan qadar Allah. Kita mengadu pula kat orang. Patutkah aku ni hidup macam ni? Macam tu kan. Patutkah? Aku tak sepatutnya ni cerita kat orang kan. Benda berlaku kat kita yang kita tak suka, cerita kat orang, menyatakan ketidaksukaan kita. Yang ni haram, tak boleh. Allah murka. Kita kena hati-hati. Baik. Jadi Al-Karim, Allah suka orang mengadu pada. Jadi ini kalau kita tengok, kalau YB kan ada pusat pengaduan masyarakat kan. Suka tak YB tu? Dia suka sebab YB sentiasa dekat situ terima aduan. Itu YB yang mulia kan. Jadi Allah yang maha mulia sentiasa terima aduan. Kalau kita nak mengadu apa, adulah ke Allah. Ya Allah, aku dah berumur ni ya Allah, tapi tak ada orang nak ngaku kan. Ya Allah, bagilah aku pasangan contoh kan. Tak ada orang nak ngaku. Mengadu ke Allah lah. Nanti Allah akan jumpa kan. Kalau tak jumpa kat syurga, jumpa kat sini. Tak sini, jumpa kat syurga kan. Ya Allah, aku ni miskin, tak ada kerja. Ya Allah, ngadu sebenarnya. Ya Allah, isteri aku ni banyak cakap. Ya Allah. Jangan pula suruh dia bisu kan. Bisukanlah dia, jangan kan. Sebab cakap tu pun ada hikmah dia. Ada hikmah cakap ni kan. Nanti kita sunyi kalau tak ada orang nak cakap kita kan. Baik, jadi maknanya kita Al-Karim. Allah ni mulia. Allah mendengar semua pengaduan kita. Walaupun remeh. Ya Allah, tali kasut aku hilang. Ya Allah, tali kasut hilang. Boleh kita mengadu tali kasut kat Sultan? Boleh. Tuanku, tali kasut patik hilang tuanku. Boleh tak? Tak boleh. Sultan tak dengar pun. Tapi Allah dengar. Ni mulianya Allah. Dan kita tak perasan Allah SWT amat sayang kat kita sampai dia mendengar setiap aduan.
Tiba-tiba ada, itu. Terima kasih Allah. Tiba-tiba ada je. Jadi, tapi Allah marah kalau kita tidak mengadu kat dia. Allah marah. Ini Allah Al-Karim. Siapa ada manusia yang sanggup mendengar semua pengaduan? Kan? Isteri kita mengadu kita, suami kita mengadu kat kita kan? Anak kita mengadu kita, anak pula 10 orang. Seorang dengan 10 cerita kan? Dah 100. Kan? Alung tadi kena bantai dengan orang kan? Angah nak cakap pula, Angah pun tadi bantai orang kan? Jadi macam-macam benda kan? Kita tahan tak nak dengar? Sebab kita kurang mulia. Allah Maha Mulia, Allah Al-Karim. Allah dengar. Sebab tu jangan mengadu kat orang. Siapa yang boleh tahan masalah dia, tahan maknanya dia sabar. Mengadu kat Allah. Allah ada kan? Allah akan kabulkan. Allah dah janji kabul, dia akan kabulkan semua. Cumanya mungkin dekat, mungkin lambat. Mungkin dia tukar pada pahala. Jadi minta kat Allah semua. Okey. Yang kelima, Allah Al-Karim ni, salah satu maksud Al-Karim ni juga ialah Allah SWT kan amat mencela hamba-Nya yang menjauhkan diri daripada dia. Allah cela. Sebab bila seseorang itu menjauhkan diri daripada Allah, dia mendekati yang hina. Dia mendekati sesuatu yang hina. Allah cela. Kan? Jadi Allah, apabila kita menjauhi Allah, maka kita akan dicela oleh Allah SWT. Kita tak ingat Allah, lupa kat Allah, kita lalai kat Allah, kita tak zikir kat dia, kita menjauhkan diri dengan dia, buat maksiat. Bila kita jauhkan diri dengan Allah, maka Allah cela dia. Sebab itulah kalau orang mendekati dia, Allah suka. Kalau kita rimas orang dekat-dekat ni, rimas lah kau ni dekat sangat ni. Orang kawan kita nak cakap pun dekat, kita jauh-jauh kan, jangan dekat jauh kan. Kenapa? Bau mulut kau lah, susuk kan. Contoh kan. Oh, sorry pakai mask kan. Baru tak bau mulut kan. Kita rimas orang duk ngadu kita, cakap macam-macam rimas. Orang dekat kita rimas. Kan? Orang tengok kita satu-satu rimas. Tapi Allah Ta'ala suka hamba dia dekat dengan dia. Ini sifat Allah yang maha mulia, Al-Karim. Mulianya Allah SWT, dia sanggup menerima semua aduan kita, semua doa kita. Mulianya Allah. Dia sanggup kita mendekati, walaupun kita semayang kat dia tu dengan penuh kecacatan. Semayang kita tak khusyuk, semayang kita lalai, semayang kita macam-macam. Tapi Allah terima, Allah biar bagi. Tak apa, baikilah. Allah bagi peluang. Jadi apabila seorang itu mendekati Allah, Allah sangat suka dia. Allah sayang kat dia. Tapi apabila dia menjauhkan diri daripada Allah, dia tak nak ingat Allah, dia lalai pada Allah, ataupun dia buat maksiat, menjauh daripada Allah, maka Allah cela dia sampai Allah laknat ke iblis. Yang keenam ialah dia tidak akan mensia-siakan. Inilah yang satu benda sifat Allah yang mulia, yang menyebabkan kita sangat sayang pada Allah. Antara yang kita kata sebab besar ni, Allah tidak akan mensia-siakan orang yang pasrah, menyerah, bergantung, bersandar pada dia. Siapa yang berserah, bersandar, menyerah, bergantung, bersandar pada Allah, Allah tak akan sia-siakan dia. Kalau kita sandar kat dinding boleh pecah. Allah tak akan pecah. Allah tidak akan biarkan. Ini sifat Allah yang Al-Karim. Maknanya Allah ni tidak akan mensia-siakan orang yang merendahkan diri pada dia, orang yang menyerah pada dia. Apabila kita menyerah kepada Allah, Allah akan melindungi kita, memerhatikan kita, memelihara kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup. Allah akan mencukupkan. Ini akhir zaman ni ramai orang takut. Ada orang nak jual rumah, nak jual tanah, berhenti kerja. Saya tanya, kenapa nak jual rumah? Nak pergi balik ke kampung. Kenapa balik kampung? Duduk bandar nanti macam-macam kena. Ada pula nak berhenti belajar. Ada seorang, 2-3 orang lah, pelajar universiti. Seorang di USM, ada 2 lagi di Universiti Sabah seorang, dekat Johor seorang. Kalau saya UTM, dia tak cakap kat mana. Nak minta pandangan, nak berhenti belajar. Kenapa Dajjal nak keluar dah? Imam Mahdi nak keluar.
Dajjal nak keluar, memang dia keluar. Kita nak prepare Imam Mahdi. Saya kata kalau Imam Mahdi keluar 50 tahun akan datang je lah. Betul lah kita kata dekat. Tapi kita tak tahu itu semua merupakan zanni, kan? Benda yang zanni, bukan yang qat'i. Qat'i ke? Kalau qat'i semua orang dah buat dah, tak ada berbeza pandangan. Jadi kenapa buat? Sebab takut. Kenapa kita takut? Sebab kita bersandar pada yang lain daripada Allah. Hati kita tak bersandar dengan Allah. Sebab tu kita takut. Takut hilang kerja, Takut apa ni, kena bunuh. Takut. Sebab kita masih bersandar dengan diri kita, sandar dengan dunia, harta kita. So bersandar dengan Allah. Bukan maknanya bila kita bersandar dengan Allah kita tak berusaha. Kita buat apa yang kita mampu. Belajarlah betul-betul. Bekerjalah betul-betul. Bila sampai waktunya nak kena berangkat tu, berangkatlah. Tapi belum sampai waktu, jangan buat lagi, berhenti lagi. Bila sampai waktu, contoh apa? Tiba-tiba perang dekat Laut Cina Selatan. Tiba-tiba Singapura kata dia akan attack Malaysia. Tiba-tiba kita dapat signal katalah. Malaysia ni ramai sangat orang yang Islam ni, kan? Ada pertubuhan gabungan lagi, NGO Melayu dan Islam ni, kan? Presiden ni kena attack dulu lah. Singapura nak serang ni, Johor kata kan? Ketika nak perang betul-betul tu, kan? Mungkin kita tak kuat, tak mampu, kita mustadafin, orang lemah. Masa tu akan ada tanda. Allah akan bagi syarat, don't worry. Tapi hati mesti bersandar pada Allah, mesti bergantung. Ni bukan sunat, ni wajib. Wajib bergantung pada Allah. Siapa yang bergantung pada yang lain pada Allah, dia mensyirikkan Allah. Ini pentingnya akidah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bergantung pada Allah. Tak apa duduk kat bandar. Bila sampai waktu kita akan tahu kita gerak. Tapi jangan kita bergerak berdasarkan nafsu. Takut pada Dajjal, takut pada makhluk, takut pada Allah. Apa perkara yang patut kita takut? Yang paling kita takut apa hari ni? Yang patut kita takut rasanya apa? Vaksin. Dari situ bimbang kan. Saya tengok Habib mana dah, dia cucuk keluar balik kan. Kat mana saya tengok lah, tak tahu betul tak nampak kan. Ada saya tengok ada video dia kat kot cucuk, jarum tak boleh masuk. Indonesia. Itu kebal dia bagai. Yalah maknanya kita takut kalau Allah tinggalkan kita. Allah biarkan kita. Allah biarkan kita ni, siapa lagi nak bersandar? Nak takut, nak bergantung macam aku. Jadi sebab itulah Allah Al-Karim, dia tak suka orang bersandar pada yang lain. Tapi kalau dia bersandar dengan Allah, kita pegang sungguh hati kita ni, fizikal kita buat usaha macam biasa. Dia ada 3 Ini mustajab tak mustajab amal kita ni 3 benda. Yang pertama sekali, apa yang ada dalam hati kita, yakin. Kita doa ni kan, kadang-kadang doa tu perlu cepat kan. Kadang-kadang doa tu perlu segera. Yakin dengan Allah. Allah. Yang kedua ialah usaha, ikhtiar, asbab, fizikal. Yang ketiga doa. 3 inilah perkara yang memegang mustajab doa kita, mustajab amal kita. Jadi yakin ni nombor 1. Yakin ni ataupun kita percaya pada Allah, kan? Mesti katakan bersandar, hati kita bersandar pada Allah. Jangan bersandar pada usaha kita. Usaha tu nombor 2. Walaupun Allah perintah kita usahalah maksimum, tapi hati kita pada Allah. Kalau kita hati kita bergantung pada usaha kita, kita kalah. Kenapa kita kalah? Allah tinggalkan. Siapa yang bersandar kepada makhluk, Allah akan biarkan kita dengan makhluk. Allah biar. Mungkin dia selamat kat dunia ni, sekejap, lepas habis lah. Dan makhluk akan habis. Jadi yang keenam ni, dia tidak akan mensia-siakan. Allah Al-Karim, maksudnya tidak mensia-siakan siapa yang pasrah, yang menyerah, yang bergantung, bersandar pada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Itu Al-Karim. Itu maksud Al-Karim. Dan yang terakhir, yang ke-7 ialah
kan? Allah tidak akan, Allah tidak memerlukan penolong, perantara untuk memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah bagi satu, Allah tak perlukan manusia. Allah tak perlukan jin, tak perlu. Allah tidak berhajatkan kepada manusia, jin atau penolong untuk sampaikan kepada kita apa yang dia nak sampaikan. Jadi bila Allah tidak berhajat kepada penolong tadi, Allah tak perlukan kepada orang lain, kerana dia sendiri boleh sampaikan kepada kita apa yang dia nak sampaikan. Maka inilah maksudnya Allah Maha Al-Karim, Maha Mulia ni. Dia nak bagi, dia bagi terus. Sebab tu kita nak minta pun jangan guna perantara. Jangan guna perantara. Terus ke Allah. Minta ke Allah. Kalau perantara sebagai asbab, contohnya doktor tadi nasihat, doktor dia. Tu doktor sebagai asbab, tapi yang sembuhkan tu masih Allah juga. Minta ke Allah, bukan minta ke doktor. Doktor ni kita cakap je, kita laporkan kat dia, bukan kita minta dengan dia. Jadi itu adalah Al-Karim. Jadi bila kita faham yang ini, bila kita faham tentang 7 sifat ni, orang Islam terpecah dua. Yang pertama, dia akan sayang ke Allah. Sebab apa? Dia tahu Al-Karim tadi. Dia sayang ke Allah, dia yakin Allah, dia makin kuat, makin nak cari Allah, makin nak mendekati Allah. Sebab dia faham 7 sifat tadi, 7 makna Al-Karim tadi. Dia akan mendekati dia. Contoh, berkata Imam Ghazali ni, bila kita faham Allah yang Maha Mulia, Maha Pemurah tadi, seorang beriman mesti percaya Allah SWT Al-Karim, dia mesti cinta Allah, mesti suka. Kita buat dosa, Allah bagi tempoh. Kita boleh lepas dosa. Yalah, masa tengah macam ini mungkin tak ada dosa lah, kan? Bila kita keluar macam-macam dosa kita buat, tapi Allah ampunkan dosa kita, Allah bagi tempoh. Dah. Kemudian bila janji, Allah tepat. Allah bagi kita apa yang dia janjikan. Kemudian Allah memberikan pada siapa yang dia nak. Allah bagi pada kita apa yang dia nak bagi. Bila kita menyerah, Allah jaga kita. Macam ini kan, 2 orang bodyguard kena pukul. Dia kata, lu ingat saya takut sama lu ke? Lu ingat you mau pergi mengadu ke? Pergi mengadu. Itu IGP saya pegang tau. Ni saya ambil perkataan dia. Itu IGP saya pegang. Jadi dia ada sokongan yang kuat belakang ni. Siapa dia ni? Allah bagi gaji ke? Gua bagi gaji ke? Aku bagi gaji kat engkau ke? Allah bagi gaji kat engkau. Nampak ni? Jadi kalau kita baru sandar kat geng-gangster, memang gangster lah. Kalau sandar kat Allah jadi lagi hebat lagi. Kita tengok azan insya-Allah. Allah Allah. Boleh dengar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Okey, dia dah penuh lah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey ya. Baik, jadi kalau kita kenal Allah Al-Karim, kita tak bimbang. Sebab bila kita bergantung kat dia, Allah pasti tolong. Bukanlah maknanya bila kita bersandar kat dia, bergantung kat dia, kita apa tak apa dia panggil, tidak sakit, tidak mati, kita kebal. Tapi Allah pasti beri yang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sangka. Ini keyakinan. Jadi bila orang yang macam itu, baru kita akan kita buka asyik orang sekejap Baik. Maka orang beriman mesti cinta ke Allah kalau dia tahu. Macam mana? Takat ni macam mana? Kita rasa macam mana sudut Al-Karim ni kita kena fikirkan, renungkan. Sifat Allah ni 7 ni, makna Karim ni kena renungkan. Bila kita renungkan, insya-Allah kita akan kuat. Saya bagi satu contoh. Katakanlah Sultan Johor. Sultan Johor kita. Sensitif tak cakap pasal Sultan Johor dekat Johor. Katakanlah kita tahu Sultan Johor ni adil, pemurah, penyayang kepada rakyat. Jadi rakyat Selangor pun nak jadi bangsa Johor. Jadi kita rasa bila Sultan tu adil, pemurah, penyayang kepada rakyat dia, maka sudah tentulah rakyat negara lain, negeri lain pun nak. Walaupun kita tak pernah dapat apa-apa pun daripada Sultan, tapi kita tahu dia baik. Kita tahu dia suka tolong orang, penyayang contohnya kan, suka tolong rakyat contohnya lah. Jadi hati kita automatik akan sayang kat Sultan. Kita dengar je, Sultan kalau pergi satu tempat tu dia bagi makan free KFC contohnya. Dia akan tolong orang yang susah, tolong. Jadi automatik hati rakyat akan suka kat dia. Jadi sebab itulah contohnya kalau ada sakit, katalah ada seorang rakyat sakit, Allah Sultan bagi rawatan percuma, operation ke apa percuma. Ataupun orang yang miskin diberikan kekayaan, ataupun ajaran dakwah dia sebarkan, benda baik lah kan. Jadi tentulah kita akan seronok, suka pada Sultan tersebut.
Sebab itulah kita tengok apa lagi Allah. Allah bagi nikmat pada kita tak putus-putus. Tak ada sikit pun terputus. Tak ada satu saat putus. Sentiasa berterusan. Kita lupa kat Allah banyak, ingat Allah sikit, pun dia bagi nikmat juga. Jadi yang pertama, bila kita ingat sungguh-sungguh, kita akan sayang kat dia, kita akan dekat dengan dia, dan kemudian kita akan confident. Sebab tu kalau kita tak confident, fikirkan sifat-sifat Allah yang Al-Karim, salah satu. Yang penting tadi apa dia? Kita ada masalah, ngadu kat dia, ngadu lagi, dia pasti jawab. Pasti. Kita dekat dia, dia tak rimas, dia akan suka kita dekat. Kita dekat dengan berjalan, dia jaga dengan berlari kan. Baik. Kemudian yang kedua pula, orang Islam bila faham tentang Al-Karim ini, dia akan terpedaya, dia akan tertipu. Ma gharaka rabbikal karim. Ni Allah sebut. Apakah yang membuatkan kamu terpedaya dengan Tuhan kamu Al-Karim? Kenapa terpedaya? Kerana dia tahu Allah ni Al-Karim. Allah ni akan mengampunkan maksiat dia. Dia buat dosa, Allah bagi tangguh. Allah bagi tangguh, tak apalah buat maksiat lagi ya. Dia boleh sihat, dia boleh bahagia, dia boleh senang, tapi dia buat maksiat. Kita buat maksiat, tapi kita tak kena peti. Kita tak sakit. Jadi kita buat aja. Ini orang yang terpedaya dengan sifat Allah Al-Karim. Jadi sebab itulah di sini, apabila kita sihat, kita senang, kita bahagia, tapi kita banyak maksiat, pada masa sama kita buat banyak maksiat, maka ingatlah bahawa kita tertipu dengan sifat Allah Al-Karim. Allah bagi kita tangguh supaya kita bertaubat, minta ampun kat dia, supaya kita mendekat lagi dengan dia, cinta sayang kat dia. Tapi kita pula kan gunakan kan. Jadi kita tak cerdik lah. Contoh katalah kita ada pekerja kan, mate. Siapa ada mate sini? Ada mate? Tak ada, dah tak ada mate dah semua. Mate semua dah kena pulang atau pulang. Katalah kita ada mate 2 orang, kata dua mate 2 orang. Yang seorang cerdik, yang seorang bodoh kan. Bila kita panggil kan, Abu dengan Ali ni kan. Abu Ali datang kan. Si Ali datang, Abu tak datang. Lepas tu panggil 2-3 kali, Ali seorang datang, seorang tak datang, duduk dalam bilik dia. Dia dengar pun tak dengar. Lepas kita pun pergi jumpa dia. Abu, dengar tak saya panggil? Dengar tuan. Kenapa tak datang? Saya tahu tuan ni pemaaf, tuan ni pengampun, tuan ni baik sangat. Tak tahu tuan sayang kat saya, sebab tu saya tak datang. Itu orang bodoh kan. Jadi orang beriman, dia ingat Allah ampunkan dosa dia. Kita buat dosa, Allah ampunkan dosa, tak apalah buat dosa lagi. Allah bagi sihat kita, kita ingat memang Allah Al-Karim, Maha Mulia. Tapi di samping Allah Maha Mulia tu, ada tak nama-nama yang lain? Ada. Allah ada Al-Muntaqim, Allah Maha Mengazab. Allah Maha Mengazab. Al-Muzil, Allah yang menghina. Allah menghina. Allah bila dia hina seseorang, hina habis. Tak boleh kita bayang macam mana hina. Bila Allah azab, tak boleh bayang azab macam mana. Kita tengok 2 orang bodyguard kena pukul, lebam teruk belakang ni. Geram dia, kurang ajar. Banyak yang kat situ dia kat kurang ajar. Dia sebut ni kurang ajar kan. Sepak, dipukul. Itu belum Israel buat lagi lagi teruk kan. Tapi kalau Allah buat, Maha Mengazab, lagi teruk daripada. Bila Allah hina, akan buat lebih teruk. Jadi Allah ni Al-Muntaqim, Maha Mengazab. Jadi Allah ni memanglah dia Al-Karim. Jadi janganlah kita merasakan bahawa apabila kita jadi macam Allah baik ni, kita pun take advantage olok-oloknya lah. Sebenarnya kita menjauhkan diri daripada Allah. Allah baik supaya kita jadi baik, bukan supaya kita jauh daripada dia. Ini yang kedua, orang yang tertipu. Jadi kita akhirnya gampang tadi. Tangguh taubat. Kita dosa, kita tahu kita dosa kan, kita tangguh taubat. Janganlah tangguh taubat. Tuan-tuan perempuan, jangan tangguh taubat, nanti menyesal. Siapa yang tangguh taubat pasti menyesal.
Jadi kita taubat. Buat lain tak apa, tapi kita taubat. Taubat ni menyesal, maknanya kita tinggal. Kita buat dosa, kita tersedar, tinggalkan. Lepas tu lama pula buat pula, tak apa, taubat je. Allah ampunkan. Selagi kita sampai ke sini, Allah ampunkan. Tapi kalau kita tidak bertaubat tu bahaya, bahaya besar. Okey, jadi itu sikit sebanyak apa yang saya sebenarnya ada benda yang saya nak bagi pada hari ini. Tapi tengok insya-Allah perbincangan kita macam mana. Jadi itu dah dari sudut kita nak membina qawiyul iradah. Tuan-tuan bagi kita mana kekuatan daya ni, daya kehendak ni mesti sayang Allah. Mula dengan sayang Allah. Siapa yang sayang Allah dia kuat. Jadi sebab tu dia tak takut. Yang tak takut. Dia bukan kuat ni cakap berapi-berapi lepas tu kan. Padang besar-besar macam tu kan. Tak, itu bergantung pada badan. Bergantung pada geng group kan. Hari ni banyak bantu pada group. Pada siapa protect dia. Jadi kita tak nak bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak takut dengan siapa-siapa. Bukanlah maknanya kita tak takut kita mungkar kan. Kita rendah diri pada Allah sebab kita bersandar pada Allah. Allah yang kuat bagi kita. Baik, saya buka kalau ada perbincangan. Ada apa-apa ni? Apa-apa pertanyaan ke apa? Ataupun ada benda tambah-tambah boleh. Ada apa-apa? Ya. Ya, baik. Siapa nama Nulia. Okey, baik. Tak ingat? Tak apa. Bila ingat tanya. Siapa lagi? Tiupan angin daripada syurga tu. Bukan sangkakala. Sangkakala ni kiamat. Sangkakala ni kiamat semua. Angin yang mengambil nyawa orang beriman yang sisa-sisa tu. Orang yang dah terikut Dajjal dia sampai situ je ke? Dia terikut Dajjal ni masalah dia gini. Bila ikut Dajjal, Allah akan bagi balak nanti. Dajjal akan kalah. Bila Dajjal kalah, ada apa sebagainya, orang yang ikut tu, orang yang bersama tu, dan azab akan bersama dia. Itu kita bimbang. Tapi orang yang kafir-kafir ni, nampak kafir ni, tapi dia tak menyembah Dajjal, cuma dia memang dah tak ada hidayah kan. Jadi dia orang ni hati dia sebenarnya kan, tak jumpa Islam lagi kan. Jadi orang ni yang Allah selamatkan. Selamatkan maknanya dia boleh terima dakwah kan, Nabi Isa. Dia tak menentang Islam. Jadi orang Islam yang bersama Dajjal dia menentang Islam. Orang Islam yang menentang Islam lah yang akan bersama Dajjal. Maknanya dia munafik. Dia munafik, tidak ada sikit pun iman. Mudah-mudahan kita ada sikit lah iman. Mudah-mudahan kan. Jadi kita insya-Allah lemah kita pun ada sikit iman, Allah sama dia. Jadi kalau orang yang munafik memang dia tolak habis. Tapi kita takut kita iman sikit ni jangan lega pula. Iman sikit ni takut besok datang kita pusing. Okey. Dia ada dua jenis manusia yang digambarkan akan ikut Dajjal. Yang pertama sekali yang orang Islam Yang pertama sekali yang memang dia ni nak kepada dunia. Dia nak dunia. Maknanya dia tak nak, memang tak nak beriman, cuma luar nampak Islam. Yang kedua, dia sayang dia punya dosa dia. Sayang dosa dia, sayang dia punya benda-benda yang Allah tak suka. Bila sayang tu, dia pun akan ikut juga. Dia masih Islam, dia ikut juga. Kenapa ikut? Sebab aku nak makan. Dia lemah. Orang yang sayang dosa dia lemah. Sebab tu hari ni kita kena latih minta ampun ke Allah, taubat betul-betul. Kena latih. Sebab kalau kita tak boleh taubat daripada dosa kita ni, maknanya kita lemah lagi. Kita masih lemah. Taubat, maknanya apa dosa kita, tak kira dosa apa, taubat. Tapi kita buat balik, kemudian taubat lagi, tak apa. Tapi taubat dia menyesal. Menyesal ke Allah. Apa dosa dia? Katalah tak mampu lagi. Katakanlah kita ada 1000 dosa.
Daripada 1000 dosa dia, katakanlah 100 dosa besar. Yang lain semua dosa kecil. Mula besar dosa besar satu-satu. Tak mampu buat semua satu-satu. Tapi kita bertaubat. Tinggal satu, gantikan dengan amal satu. Jadi orang yang gini Allah selamatkan. Kita tak perfect macam Nabi, banyak kelemahan, tapi kita nak baiki dosa. Jadi inilah makna tanda hati kita ikhlas. Cuma tak mampu nak buat lagi, banyak sangat ya. Sebab tu sekarang ni sama, bukan tuan-tuan puan, saya sendiri pun sama juga. Semua ada dosa. Apa dosa kita ni? Banyak dosa kita ni. Banyak dosa kita. Kita doa rasa Allah tak mustajab doa kita, dah dosa lah. Buat sangging apa? Kita tak sayang Allah kan? Berdosa lah. Kita komplain pasal kesusahan kita kat orang, dosa lah. Kita dendam dengki kat orang, dosa. Banyak dosa kita. Tapi kita minta kat Allah, ya Allah, bersihkanlah hati aku. Jadi orang yang minta ni, yang berusaha ni lah, ya Allah selamatkan. Masa tu Allah akan bagi kekuatan kat dia. Sebab dia nak jadi baik, tapi dia masih lagi dalam proses kan. Tapi orang yang tak nak proses, tak nak terbiah, tak nak bina ni, dia ni akan mengikut. Itu kita bahaya tu. Okey, apabila orang ni telah terpisah, yaumul khalas. Yang beriman, yaumul khalas. Yaumul khalas ni memang khalas sungguh. Murni sungguh. Bersih sungguh. Maknanya beriman ni. Yang kufur. Dia pecah dua ni. Yang ini masa Dajjal dah keluar. Bila Dajjal keluar, wallahu a'lam. Tak ada orang boleh kata dia akan keluar bila. Tapi kita bila agak-agak lah, mungkin dah dekat sekitar tahun ni, agak dekat. Kita bercakap macam itu je lah. Tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 mungkin lah kan. Tapi exactly tak tahu bila. Itu wallahu a'lam. Baik, nak sebut kat sini, bila Dajjal keluar, dia akan buat pengumuman. Masa tu kita kena ikat diri kita ni dengan akidah sungguh-sungguh. Kalau kita rasa tempat kita terancam, kita cari tempat yang tidak terancam. Masa tu carilah. Nanti terlambat kan? Terlambat, siaplah tempat nak pergi tu. Tak seperti jual rumah kan? Ada orang nak jual rumah. Yang pertama sebut sini, ada di kalangan kita yang ekstrim, agak ekstrim quote-unquote, agak ekstrim, dan dia sering menakut-nakutkan. Jadi kaedah bukan menakutkan. Kita bukan nak takut Dajjal, kita bukan nak takut susah. Kita takut Allah tak tolong kita. Kita takut Allah tak rahmat kita. Itu kita takut. Allah tinggalkan kita. Itu yang kita takut. Jadi walaupun kita duduk kat Tiram ni, duduk kat Johor Bahru, sebelah Singapura, tapi kalau Allah rahmat kita, Allah bagi lindung kita, kita selamat. Duduklah kat ulu mana, bukan ulu Tiram lah, Tiram dah bandar lah ni. Duduklah kat mana-mana ulu kan, yang tak ada bandar tapi Allah tak rahmat kita, datang dia. Pernah tengok cerita perit apa? Bukan. Tak, yang ada satu komik tu, saya tak ingat. Black Parade. Bukan, Malaysian, dia cerita pasal Malaysia. Apa nama dia? Yang zombie. Extinction Parade. Extinction Parade. Malaysia. Tak, baca bahagian Malaysia je. Dia ada banyak negara, bahagian Malaysia je. Yang Malaysia tu dia cerita pasal apa? Pasal zombie menyerang. Kan? Siapa belakang zombie? Vampire. Pontianak kira macam Dracula macam Jadi siapa yang jadikan zombie tu? Dia yang jadikan zombie. Jadi dibayangkan zombie ni macam 5G punya efek lah. Kalau kita nak ni lah. Itu kita punya assumption kan. Dalam salah satu ceritanya, dalam salah satu dia punya siri, dia punya cerita lah. Dia kata apa? Ada seorang vampire daripada Australia ke mana datang ke Malaysia. Kemudian dia kata, dia jumpanya, aku seronok nak pergi Malaysia ni, sebab Malaysia ni dengar kuat Islam. Dia bilang itulah, kuat, nak bangkit ni kuat ni, aku nak tengok ni. Kau ni betul ke? Betul. Mari kita pergi. Ada satu tempat perkampungan di Raub. Di Raub ke Bentong gitu lah. Raub pun dia sebut Kemudian mari kita pergi. Dia mau ikut naik karak. Dia ceritalah dalam cerita tu lah. Naik karak semua. Sampai kat tepi hutan, dia parking, dia masuk dalam. Situ ada perkampungan kan.
perempuan Islam lah, Muslim village dalam tu. Dia pergi sana, dia haruk semua mati. Digambarkan semua mati. Oh, hari ni kita isap darah fresh, darah yang bersih, tak ada dadah, tak ada arak, tak ada apa ni, GMO punya makanan, tak ada semua ni, semua tak ada babi, semua tak ada. Ini fresh punya darah ni, best kita makan. Dibayangkan satu musim ini habis semua. Dan dia orang semua bukan ada orang pun, lembik-lembik je duduk situ kan. Bukan kira ada pertahanan ke apa kan. Dia boleh masuk. Dalam cerita tu digambarkan Muslim village kena attack. Kena attack. Nak tunjuk apa? Dia dah agak dah kita akan buat Muslim village tu. Cuba tengok zombie. Dia berlalu untuk kartun, tapi sebenarnya ada message. Saya tak tengok semua, saya tengok bagian-bagian je lah, part-part ni. Baik, yang sebut kat sini, yang bagi kita, yang selamatkan kita, bagi yang kita boleh berjaya ni, rahmat Allah. Kalau kita tak ada rahmat Allah, duduk dalam hutan kena juga. Ini digambarkan macam itu. Lagi senang, dalam kompor announce pula, kita nak buat perkampungan Islam, sekian-sekian, kita akan diportkan sekian. Oh, lagi dia suka. Berapa orang tu? Semua kaya-kaya waktu, semua situ kan. Habis, senang. Dia nak habis satu malam kan? Sekejap. Dalam cerita tu lah, nak gambarkan musuh ni dia pandai, tapi dia tak boleh lawan perancangan Allah, tak boleh lawan. Sebab tu digambarkan ulama kita, bila kita baca Al-Kahfi kan, akan ada cahaya yang melindungi kita. Ni ulama urai lah, tak ada hadis, tak ada. Ulama urai, akan ada cahaya yang melindungi kita selama seminggu, daripada Jumaat ke Jumaat. Maknanya katalah Dajjal turun kat JB, dia tak nampak rumah kita, sebab ada kahfi tadi. Katakanlah satu family baca, gila-gila baca hari Jumaat, okey, kita jadikan amalan keluarga kita baca Al-Kahfi. Sama-sama, gila-gila. Minggu ni Along, minggu depan Angah. Yang lain nak baca-baca, tapi yang wajib ada. Rumah mesti ada. Allah izin turun dia dekat Singapura, turun masuk Johor Bahru. Johor Bahru lah dulu, dia makin dia pergi kan. Dia nak masuk ke, katalah rumah kita kat sini, dia nak rumah lain semua nampak, rumah kita tak nampak. Ini contoh kata para ulama kita, macam mana Allah selamatkan dengan cahaya. Kita tak nampak lah benda ni, ini pertolongan Allah. Ya, sebab tu kita punya, jadi sebab kita kena ada proses nak dekat Allah. Jadi yang tadi tu, angin daripada syurga tu dia akan ambil semua nyawa orang Islam. Itu setelah Islam menang. Setelah Isa meninggal dunia, Mahdi meninggal dunia, orang Islam mula meninggal. Lepas tu yang tinggal semua orang yang masuk Islam secara terpaksa. Kan bila Nabi Isa menang, Islam menang, Dajjal kalah, ada di kalangan bukan Islam ni yang sebenarnya tak mau, tapi dia terpaksa, dia ikut je. Jadi masih lagi majoriti, tapi diorang ni ikut di bawah kepimpinan Islam dan dia Islam. Mungkin sebagian dia tak Islam pun kan? Jadi bila mati kepimpinan Islam, lemah, dia orang akan naik balik sampai akhirnya orang Islam tertindas. Itu Dabatul Ard keluar. Dabatul Ard keluar, dia akan cop, ini Muslim, ini kafir, ini begitu. Masa tu orang tak kisah dah, Islam ke kafir orang tak kisah, tapi orang Islam concern lah. Masa tu dah tak guna dah amal dan iman kalau tak persiapan. Lepas tu orang Islam mati pelan-pelan, mati, habis orang Islam semua, barulah kiamat. Kiamat ni azab. Kita tengok tak cerita apa 2012 cerita kisah kiamat ni kan, tsunami. Takut tak? Menakutkan tak? Takut kan, menakutkan. Kalau tengok, ada tengok cerita tu, tak payah tengok penuh, tak apa, tengok yang bagian dia tsunami lah pun, tengok bagian tu cukup. Bayangkan kita berada kat situ, takut tak? InsyaAllah umat Islam yang dekat dengan Allah, Allah akan hijab daripada tu, alam. Kita akan mati dulu semua. Siapa yang dengan Al-Karim tadi, contohnya yang dekat dengan Allah tadi kan, kalau orang nak Dajjal nak seksa pun, sebelum seksa betul-betul kena tu, siap-siap Allah dah ambil nyawa dia. Tak rasa sakit. Sakit mati rasalah, tapi tak rasa sakit azab yang digambarkan tadi. Ini pertolongan Allah. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Sebab tu kita nak sayang Allah. Kita nak kena faham lah. Boleh? Ada soalan lain tak? Ustaz, ada banyak soalan tapi saya dulu je lah yang tahu. Siapa nama puan? Rozana Wati. Rozana. Itu tadi Ustaz ada cakap pasal syirik. Syirik yang saya tahu lah, yang saya tahu tak apa yang dimaksud. Tadi syirik dua kan. Satu syirik jari, satu syirik kafir.
macam saya dah tak fikir sangat pun sebenarnya benda apa yang berlaku sebab dia well plan tau benda dia plan. Jadi sekarang ni kita macam kita ajar kepada rumah untuk kumpulkan apa yang kita tempatkan cikgu. Setiap hari kita saya struggle untuk solat khusyuk. Untuk solat khusyuk. Berdoa dengan Allah lah supaya diberi kekhusyukan tu sebab ada sometimes ada rasa tu dan sangat bahagia, sangat nikmat. Allah bagi nikmat air mata tu semua lah. Tapi lepas tu bila tak khusyuk tu saya rasa malu sampai bila nak minta dengan Allah tu rasa malu sebab macam mana kau ni minta macam mana. Yelah saya kena berhusnuzon lah dengan Allah, tapi rasa malu tu sebab wah minta macam-macam tapi kau solat pun kau masih fikir dunia, syirik kopi kau masih fikir lagi dunia lagi, fikir lagi kan baju ampayan kat luar, kucing kau perlu dia kat luar kan. Kadang-kadang bukan fikir tu Ustaz, gambaran Lintasan. Ya. Dia bukan kita fikir pun, kita bukan fikir banyak nak apa sebab rasanya benda tu dah tak tolak tu. Kita buat apa tu memang kita serah kepada Allah nak hujan ke nak basahkan pakaian ke apa ke. Ya. Tapi gambaran ni tiba-tiba terbayang kampung halaman, tiba-tiba Dia bayang. nak lintasan lah tu. Pandai lah setan ni. Ya betul. Dia pasang movie kat ruang mata kita. Puasa dah tak ada syaitan ni. Tu nafsu lah. Memang nafsu. Memang dia dah terdidik sekelas bulan. Tapi itulah cuma saya nak cakap. Kadang-kadang kita struggle nak tunjuk satu, lepas tu macam doa memang alhamdulillah saya memang doakan. Oh, ni tak ada. Cuma rasa malu lah, rasa macam malu. Macam minta. Memang sepatutnya itulah sebagai tempat kita sebagai tempat memohon. Cuma kesampai ada rasa itulah, rasa malu. Itu soalan yang pertama. Okey. Yang kedua, bila dah keadaan berlaku sekarang ni dengan kerajaan kita yang macam-macam arahan dia buat sil apa semua kan. Saya sampai tak tahu nak doa apa untuk pemerintah kita. Sampai aku tak tahu nak doa yang baik. Rasa macam dah tak boleh jadi baik. Macam tu. Jadi rasa macam Imam Mahdi bila nak keluar, lebih baik tegur dengan cara Imam Mahdi je lah. Macam itu lah. Pun kita tak tunjuk tadi kita tak waktu. Oh, untuk kerajaan Untuk kerajaan macam nak. Tak, kita doa sentiasa yang baik. Doa yang baik untuk dia. Sampai tak tahu nak doa apa. Ya, baik. Itu je. Kedua nak doa apa untuk kerajaan. Kita jangan senang tu Doa untuk kerajaan ni kita minta ya Allah bagi kalian yang terbaik itu Islam, terbaik untuk kebangkitan Islam. Minta itu je. Janganlah kita minta ya Allah kekalkanlah yang A, yang B, yang C, yang A, B, C semua bos-bos belaka. Saya kenal semua orang, tapi tak nak cakap lah siapa-siapa. Tapi nak sebut sini lah ringkasan. Ni ada seorang syekh ni dia bagi satu perumpamaan. Syekh ni di Turki. Politik yang bersifat apa namanya sistem manusia jahiliah bersih macam mana pun ibaratkan air kencing yang jernih dan yang nampak bersih kan, tapi dia kencing. Maknanya dia mesti ada fitnah lah, mesti ada najis. Jadi kita susah, tapi kita tidak tolak. Tolak maknanya kita tidak ambil berat langsung. Kita kena ambil berat juga dari sudut nak tahulah juga siapa ijtihad kita. Sebab kalau kita tak ambil berat, orang yang lain pula lagi ni, kita kena ambil berat sebab ada saudara kita kat situ. Tapi nak sebut kan, kita tidak ada harapan kat situ lah. Doa baik je, doa yang baik. Baik, yang kedua, dalam hidup kita ni ada lima suasana. Saya cakap 4, ada 5 suasana yang mana kita nak kena faham sentiasa dalam ubudiyah, ibadah. Selalu saya cakap 4 ni, hari ni saya cakap 5. Sebab kat Johor special sikit. Sebab Allah bagi 5. Hari ni Allah bagi 5. Sebelum 4. Yang ulama-ulama 4, saya sebut 5. Yang pertama sekali, bila kita beribadah, kita dalam tarbiyah ni, macam mana nak pastikan semua suasana kita dalam keadaan ubudiyah pada Allah. Sebab kita tak nak dalam keadaan ubudiyah kepada ghair Allah. Yang pertama, Allah bagi kita nikmat. Allah bagi kita nikmat, seronok, dapat apa benda makan, apa semua, aircon, sejuk. Okey. Sebagainya kan. Allah bagi kita nikmat ni, Allah suruh kita syukur. Macam nak syukur, tengoklah. Allah bagi kita balak. Macam mana nak buat ubudiyah bila Allah bagi balak? Kita pun sabar, tawakal, redha syukur. Kita beramal lagi, kuat lagi. Yang ketiga, Allah bagi kita boleh beribadah. Ibadah dengan khusyuk, menangis, taubat, apa semua khusyuk.
Kita nak rasa itu taufik Allah. Kita nak rasa rendah diri ke Allah. Jangan rasa kita yang menangis tu. Jangan rasa kita yang khusyuk. Semua tu Allah bagi. Apa yang ada pada kita ni, kita nak rendah diri ke Allah. Itu cara kita ibadah. Bila kita dapat satu taufik daripada Allah, satu amal kita berlakukan, maka kita lagi tawaduk pada Allah, lagi bergantung, tadarruk pada Allah. Rasa Allah perlu Allah lagi. Maknanya kalau kita boleh menangis tu, okey. Kalau kita bertaubat kan, nangis. Berapa lama boleh nangis? Sejam ada? Tak sampai. Mungkin 10 minit je. Lepas tu nak menangis tak boleh dah. Tak boleh nangis dah. Cakap je tak boleh dah. Dah kering mata kita. 10 minit tu je boleh. Ya, betul. Kalau setengah jam je. Lepas tu ada masa boleh. Lepas tu tak boleh dah kan. Jadi maknanya Allah bagi setakat tu je kan. Setakat tu je. Jadi, tapi Allah bagi kan. Jadi kita rendahkan diri Allah. Jadi bila Allah bagi kita kekuatan, boleh semayang, boleh puasa, boleh sedekah, boleh khusyuk, boleh apa, kita tak nak rasa diri kita baik. Kita nak rasa itu Allah bagi. Itu cara kita ubudiah kepada Allah. Yang keempat, bila Allah bagi kita tercampak dalam maksiat, tercampak dalam kelemahan, tercampak di dalam dosa, kita masuk dalam dosa tu pun Allah izin juga. Allah izin juga. Nak khusyuk tak boleh khusyuk. Selalu boleh khusyuk, tiba-tiba hari tak boleh khusyuk. Tak boleh. Maknanya ada dosa kita. Allah halang kita khusyuk, tuan-tuan. Jadi apa yang Allah nak suruh kita buat untuk apa dia? Bertaubat. Kita kena bertaubat, kena menyesal, minta ampun ke Allah. Ya Allah, aku lemah. Tapi tu Allah bagi tu, Allah izin tu. Jangan kita ingat itu terlepas daripada qada qadar Allah. Allah bagi juga. Jadi yang keempat ni ialah apabila Allah uji kita dengan kelemahan, kita menangis, sebab memang Allah nak dengar kita menangis. Memang Allah nak dengar kita menangis, merintih, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah. Memang Allah nak dengar. Sebab tu dia bagi kita tercampak dalam dosa. Itu supaya kita boleh bertaubat. Allah nak tengok kita bertaubat. Allah nak tengok kita menyesal. Allah nak tengok kita merintih kat dia. Memang itu sebahagian daripada perancangan Allah. Ada tak orang yang jadi wali, awliya Allah, ulama besar tidak terlibat dengan dosa besar? Zina, ada tak? Ada tak terlibat? Ada. Apa beza seorang yang beriman bila dia buat dosa? Dia bertaubat. Apa beza seorang yang tidak beriman ataupun seorang yang fasik buat dosa? Dia seronok. Jadi Allah campakkan kita dalam dosa itu qada qadar Allah. Bila kita berada dalam kelemahan, dalam dosa, maka ketika itu kita menyesal, kita minta ampun Allah. Minta ampun, menyesal, istighfar. Itulah ubudiah kita ketika kita dalam kelemahan. Memang kita akan lemahnya, memang kita lemah. Saya kata khusyuk kan. Mungkin sembahyang subuh, zuhur, asar kita khusyuk. Sembahyang maghrib tak khusyuk. Kenapa? Ada cerita Doraemon kita tengok kan. Contoh kan. Sembahyang maghrib ada orang datang, tak boleh khusyuk. Jadi kita menyesal. Itulah dia punya ibadah. Jadi sebab tu dalam 4 keadaan ni, selalu 4 keadaan ni saya sebut. Kita nak pastikan kita dalam ubudiah, kita tengok 4 keadaan ni mesti syukur, sabar, tawaduk, rendah diri, kemudian kita menyesal, taubat kembali bila kita lemah. Yang kelima ni ialah kadang-kadang kita lemah dan lalai. Kita berada dalam 4 keadaan ni, 4 situasi ni, kita ingat kita dah okey, tapi rupanya kita tak okey. Kita ingat kita dah bertaubat ke Allah, tapi taubat kita tu tak sungguh-sungguh lagi. Maknanya kita lalai dalam proses tarbiyah. Kita ikut program tarbiyah, kita ikut amal, kita buat sembahyang tarawih, kita buat sembahyang fardu, kita baca Quran, kita buat dah sebab kita dah biasa buat. Tapi kita buat tu, kita ni tak proses lagi, tak makin dekat dengan Allah. Ini yang kelima. Yang kelima ni kita dah menjalankan ibadah dan melaksanakan semua yang diperintah tadi, ataupun dah menyesal, bertaubat, tapi hati kita ni tidak semakin dekat dengan Allah. Maknanya hati kita masih putus. Nak tanya pernah tak kita rasa kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita baca Quran, pernah tak? Tapi kita tak rasa apa-apa. Kita rasa kosong, jauh, rasa keras hati kita, padahal kita dah beramal tu. Ini situasi yang kelima. Yang kelima ni maknanya kita ingat kita dah berada dalam tarbiyah, kita ingat kita dah berada dalam amal. Okey dah. Rupa-rupanya kita ni masih jauh daripada Allah. Contoh, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita baca Quran. Contoh, kita ingat kita lah yang baca Quran,
Kita yang berzikir. Kita ingat kita bukan tak rasa. Allah Ta'ala yang bagi. Tak rasa contoh. Maka itu lalai. Kita akan lalai. Jadi ini antara contoh. Yang ini saya akan detail, saya akan buat satu tajuk nanti kemudian. Satu tajuk khas. Tapi ini maknanya dalam keadaan apa pun kehidupan kita ni mesti dalam keadaan ubudiyah. Sebab tu yang disebut tadi oleh Puan tadi, kan? Memang ada masanya kita akan rasa lemah. Sebab apa? Kita kena check dalam 4 suasana yang awal tadi, adakah hati kita makin dekat dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita buat, bukan tak buat. Kita syukur, kita sabar. Tapi syukur sabar setakat rutin biasa, tidak ada penghayatan. Itu menyebabkan kita jauh lah. Itulah lebih kurang. So, jangan bimbang. Kalau kita kena menangis, menangislah masa itu. Sebab menyesal. Kalau kita kena seronok, syukurlah masa itu. Sebab apa pun jadi, memang Allah dah qada dan qadar dan tetapkan kita berada di suasana itu. Maka macam mana nak ubudiyah pada Allah, itulah yang kita rancang. InsyaAllah Allah. Betul Ustaz. Okey, saya ikuti apa yang Ustaz sampaikan kepada yang hadir-hadir ini. Ya. Dan selama ni saya pun dengar daripada ceramah Ustaz melalui YouTube lah. Jadi buat persoalan sekarang ni, saya kumpulkan vaksin. Apa yang kita itu vaksin. Betul. Okey, jadi sekarang kita tak ada solusi. Yang saya nampak kebangkitan Melayu ni, kebangkitan bangsa bermula daripada British 1946. Itu yang pertama, trigger orang Melayu. March 1946 trigger. Bawa Dato' On dan daripada 9 kalangan pemuda from Muar Islam. Daripada kampung Ustaz sendiri lah. Kemudian pada Disember 2018, kebangkitan kali kedua ISIL 2018 dan kita dah tahu. Tapi buat masa ni belum ada lagi solusi untuk kebangkitan kali ketiga secara menyeluruh macam mana terjadi pada peristiwa 1946, jadi pada Disember 2018 ISIL, dan sekarang ni kita tak jaga yang dipesan oleh Nabi 5 perkara. Kita tak jaga. Kita tak jaga agama yang makasih tu. Nyawa, harta, maruah. Jadi persoalan yang saya nampak terkehadapan bangsa Melayu, saya ambil lah Datuk Nazim, TPIM, dan ada yang berbeza lah, Haji Aminuddin, dan kemudian saya nampak Hang Tuah Moden. Saya cakap setelah Hang Tuah Moden ni mesti supaya Hang Tuah pernah difitnah oleh pembesar-pembesar negara, tetapi oleh kerana kebijaksanaan Tun Perak menyembunyikan Hang Tuah. Walaupun ada versi tidak ada pertempuran antara Hang Tuah dengan Tuhan, kan? Tapi ada tokoh untuk bangsa kita, Nusantara. Dan sekarang ni kita ada versi Hang Tuah Moden. Carilah sini siapa Hang Tuah Moden. Dengan seorang bangkit dapat menumbangkan 30 rakyat Melayu ni yang menumbang ke arah kita suffer selama 22 bulan daripada Mei 2018 campur sekarang ni 13 bulan, dah hampir 3 tahun. Jadi apa solusinya? So saya baca Datuk Ramlan Yunus, kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia, saya akan bubarkan parti-parti politik yang ada. Tuan-tuan boleh baca daripada Datuk Ramlan Yunus, Agenda Reset Malaysia. Nombor 2, dia beritahu saya akan batalkan vaksin, perjanjian vaksin. Sebab vaksin ni dah termasuk dalam 5 benda tadi tu, kita tak jaga. Itu yang kalau kita tak jaga. Jadi masing-masing sekarang ni individu. Pandai-pandai kau lah, pandai-pandai kau lah, pandai-pandai kau. Jadi yang berpengaruh kita ni, yang diceritakan oleh Ustaz, yang 2 berligat di Penasah ini daripada gerakan ni lah, pembela tadi tu kan, daripada Datuk Nazim, dan kita nampak Ustaz Aminuddin ni yang agak kehadapan. Tapi solusi kita tak ada. Sebab sekarang Ustaz dah cakap, kerana kita semua dah masuk dalam satu bekas yang tak begitu, bekas sistem kufar, kan, sistem kufar. Jadi macam mana kita nak menyatukan? Sebab inilah bumi, inilah Nusantara ni yang akan bangkit.
Dia akan bangkit, menegakkan balik sistem khalifah kita di bawah Rahman, dan nanti dia akan jadi Rahim. Rahman dan Rahim, Rahman. Jadi di mana solusi itu? Itu yang soalan saya, di mana solusi? Kenapa kita nak berpura-pura? Kenapa kita tak nak baca Millennium Report? Baca Millennium Report. Kat situ kita nampak seluas-luasnya. Jadi tak payahlah kita nak berpura-pura lagi. Tak payah nak berpura-pura. Kita nak masuk dalam, kita di hujung peringkat keempat ni, nak masuk peringkat kelima. Kita dah dengar daripada Ustaz, kita dah dengar daripada pihak-pihak lain, dan dah dengar daripada semua sekali. Dan kenapa Presiden Zambia begitu berani? Begitu berani, tak ambil. Adakah kerana pembucuk pimpinan kita semua dah di apa? Dah diletak, kan? Dah terjebak. Maksud saya, dah terjebak. Kenapa Thailand begitu berani menerima rawatan ke apa? Kita tak berani, semuanya apa? Dan bila nak bangkit, apa yang nak dibangkitkan? Kerohanian. Jadi kalau kita ingat letupan kerohanian Aton Buya tahun 2000 apa? Jadi bukan saya nak itu. Dan kita nak ada letupan kerohanian di alam Nusantara ni, disatukan semua sekali, bercakap. Kalau kita baca daripada Datuk Ramli Yunus, dia baca X10 file dia cakap. Saya nampak itu adalah Great Reset Malaysia. Kita satukan, dan warkah yang ditulis ni pun dah disampaikan kepada Majlis Raja. Nah, dan sebelum kejatuhan Datuk Najib BN UMNO pada Mei 2018, dah ada dah NGO ni dah bawa presentation kepada Sultan-Sultan Raja-Raja berkenaan gerakan subversif untuk mempublikkan supaya menepati kerajaan totalitarian monarki. So apa jadi? Agak-agak senang ke susah nak jawab soalan? Panjang. Tak dah ada dah jawapan tuan. Jawapan dah ada. Semuanya nak buat je. Jawapannya ialah kita kena bina kekuatan. Macam mana yang Rasulullah buat pada sahabat-sahabat. Itu yang kita kena buat. Kebangkitan yang sebenar, dia bukan kebangkitan dalam bentuk semangat, tapi kebangkitan dalam bentuk jiwa yang sedar dan faham tentang dia dengan Allah yang satu, dia dengan Islam, kemudian dia dengan realiti yang ada masyarakat manusia. Itu nombor satu. Kemudian selepas itu nak menyatukan pula. Memang fitrah dah Nabi dah sebut, kalau kita nak satukan semua orang, memang tak boleh lah. Kecuali ada satu yang kuat yang menyatukan semua. Tapi untuk sampai kepada kekuatan itu, maka kita kena bina kekuatan yang kecil dulu. Bila kekuatan kecil ni kuat dengan ciri-ciri yang tertentu, maka bila timbul satu benda tu, dia akan spark semua sekali naik. Jadi niat sebut kat sini, dalam keadaan hari ini ni, kalaulah kita nak kata ada seorang pemimpin di negara kita, sebut yang tuan sebut tadi, nama-nama yang termasuklah nama NGO sebagainya itu, tidak ada seorang pun yang betul-betul berwibawa yang boleh nak membina kebangkitan tadi. Sebenarnya benda ni rakam, dia didengar. Tapi nak sebut sini, Malaysia ni dah dipegang sampai ke peringkat ke atas. Ke atas ni sampai ke umbun-umbun kita dipegang lah. Jadi umbun-umbun ni tak payah kita sebut siapa, tapi maknanya kita tahu kan. Kalau kita tengok contohnya gerakan-gerakan subversif tadi kan, termasuklah Rotary Club, termasuklah Lion Club, termasuklah apa-apa lagi lah, dia banyak-banyak lagi kan. Jadi siapa yang jadi yang di atas tu, kita akan nampak lah itu kesusahan dekat situ. Isu vaksin ni pun sebab ada, kami bincang panjang lah,
Saya dengan Tok Ki ni, 2 orang yang dia attack nak vaksin ni. Sehingga kan KJ kata KPI dia saya dengan Tok Ki ambil vaksin, berjaya dia. Jadi memang kita tahu inside out cerita ni. Kalau nak kata ada kat sini, menteri kita ada kat sini pun tidak mustahil. Termasuk PM kita, tidak mustahil. Sebab ini maklumat daripada kita punya maklumat intelijen kita sendiri lah, polis kita sendiri. Terang-terang cakap kan. Malahan polis kita boleh tanya, SB kita, betul ke COVID ni? Bohong. Ini perkataan dia orang. Tapi kenapa macam ni? Kita buat je lah. Tak mampu nak lawan. Jadi maknanya kita di tangan, kaki, kepala semua diikat belaka. Jadi kita macam mana nak buat ni? Kita kena buat sesuatu yang di luar daripada sistem yang dia boleh pegang. Yang di luar itulah yang kita nak buat ni sekarang ni. Apa dia? Bina iman balik, bina sedar balik, kuat balik. Guna sini yang sikit ni, yang ada seluruh macam bukan kita je, ada ramai lagi kan. Walaupun sikit, yang inilah yang Allah katakan ada kekuatan. Dan yang lain akan ikut. Yang lain akan ikut. Jadi memang kena sabar lah. Yang ini memang kena sabar. Dan masa saya kena tangkap dekat Israel, katakanlah immigration duduk sini kan, katakan saya berdiri kat sini, saya bagi pasport saya tak ambil. Sebab saya dalam dekat vest saya letak bawah satu tempat, dia orang cari tak jumpa. Jadi saya kata saya nak ambil vest saya. Mana? Kat situ. Jadi saya ambil, ada dia boleh rampas. Dalam tu ada duit sikit, duit untuk Palestin semua saya bawa dekat dalam tu. Lepas tu adalah pasport semua. Dia nak ambil duit dia. Kamu ambil dah duit tu. Saya kata dengan dia, kamu akan habis sebelum turun kapal ni. Dia takut. Bila kita warning dia, tak akan dia ambil. Dia tak ambil. Pasport dia bagi saya, dia pakai. Kata, itu bukan senjata kan? Itu benda yang legal kan? Dia tak, askar dia, komando dia. Bila sampai kat depan dia punya immigration, dia minta pasport saya. Ada pasport? Saya tunjuk pasport. Orang Malaysia, kan kat pasport kita tulis semua tempat boleh pergi kecuali Israel kan? Dia kata, nampak tak ni? Kamu boleh mana boleh masuk kat Israel ni? Kamu balik negara kamu ni, kamu kena gantung ni. Kamu kan kena gantung kan? Saya cakap dengan dia, Tuan culik kami daripada tengah laut ke sini, bukan saya ni kan? Jadi kalau tuan nak cok-cok lah, cok ni bukti tuan salah kan? Jadi semua orang tahu tuan culik kan? Jadi dia tak cok, dia letak dia cok kat kertas lain. Tapi cara dia layan orang Malaysia dengan Indonesia, kalau yang Indonesia ni macam kita ni tak ada apa-apa. Kau kuat macam mana pun, kami dah ada orang yang kami boleh pegang. Itu cara dia beri gambaran gitu. Gambaran macam tu. Dengan orang Cina, orang Turki, orang lain, dia pantai, dia pukul orang Malaysia tak pantai. Kamu dah buat lah, tak apa. Dia tak pukul orang Malaysia, orang ni tak kal. Kecuali yang terkena lah, yang dia tengok jambang-jambang orang Arab yang dia pantai, itu mungkin lah. Tapi kata orang Malaysia tak. Sebab seolah-olahnya dia dah kontrol. Jadi bila kita balik Malaysia, tengok pasal apa orang Melayu Malaysia dengan, mungkin juga Allah nak tolong, mungkin juga kan, Allah Allah. Tapi bila kita tengok balik, bila saya bincang balik dengan mereka yang berada di peringkat tertinggi, tengok maknanya kita ni memang kena ikat semua, bukan tangan, jari boleh ikat macam itu. Jadi maknanya apa? Maknanya hanya Allah yang boleh tolong kita. Kita kena patah balik. Jadi yang soalan tadi tu memang kita kena tengok balik macam mana Rasulullah buat. Itu je solutionnya. Dan solutionnya bila kita ikut Rasulullah buat, ada 3 benda besar. Yang pertama, mesti ada dakwah. Mesti sebarkan kesedaran. Bahaya macam mana pun kena sebarkan juga, semampu yang boleh. Yang kedua, dakwah tak cukup, kita kena pembinaan tarbiyah. Mesti dibina hati kita kenal Allah, mesti bina adab kita, akhlak kita, mesti bina akhlak, mesti bina ukhuwah. Itu kan tarbiyah. Ukhuwah kena bina kita dengan semua NGO, dengan semua orang satu Malaysia, tak kira orang Islam tak Islam, supaya kita bersama-sama. Yang ketiga, yang ketiga ni kebangkitan. Mesti ada. Sebab orang yang dibina tu dia akan ada kesedaran, dia tak boleh tahan. Dia tak akan biarkan diri dia berada. Sehingga akhirnya akan ada satu-satu yang menyatukan semua. Dan yang menyatukan semua orang ni kan, bukan saja Malaysia pun akan ada, betul. Akan ada orang menyatukan di Malaysia. Di Indonesia akan ada. Kemudian yang ni semua ni akan international. Sebab musuh kita international. Dan yang ini
kita nampak sebenarnya dah semakin dekat lah kesedaran yang Datuk Ramlan sebut tu kan, betul tak? Sebenarnya kataan riset Malaysia ni dia ambil kataan daripada global yang perkataan kan. Sebenarnya perkataan Islamnya merombak jahiliah tu kan, merombak kufuran tu, merombak riset. Tapi dia guna perkataan riset Malaysia tu mungkin sebab peredahan yang ada pada international kan, yang kita nampak. Dan memang riset tu maknanya kita runtuhkan kekufuran yang ada tu, kita naikkan Islam atas kekufuran. Itulah riset. Pada masa sama, international pun nak riset juga, global riset, runtuhkan semua agama-agama, naikkan agama dia, naikkan sistem. Sama, dulu riset. Sebab tu perkara ni insya-Allah saya nampak perkembangan positif. Yang kita buat ni dengan yang kawan-kawan lain buat tu semua, dia ada connection. Sebab bila saya bincang dengan Datuk Ramlan punya group, tak semua lagi tak jumpa lagi, tak jumpa lagi. Tapi beberapa orang jumpa saya bincang, sebenarnya kita ni ada connection lah. Selagi kita nak kebenaran tu ada, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan, macam mana exactly kita akan bangkit secara detailnya tu hanya Allah yang tahu. Tapi inilah yang berlaku sekarang. Semua sekali kat biasa. Contoh orang yang tak pernah fikir Muslim Village pun dah mula fikir. Orang yang memang tak ada Islamic langsung tapi nak selamat juga. Jadi maknanya benda tu dah sebar. Dan insya-Allah kita yakin Nusantara ni antara tempat yang akan bangkit. Itu insya-Allah kebanyakan. Termasuk ulama di Middle East pun macam itu. Dia nampak kita sebab orang Arab sana dah kena pegang cucuk hidung. Cucuk hidung dah. Kita ni boleh lagi kan. Boleh lagi kita ni. Baik. Tentang vaksin tu memang tak ada solution kecuali rakyat bangkit. Tak ada solution lagi. Sebab bila berlaku katakan nak buat macam itu, nak buat macam yang kita sebut tu, maka international akan masuk campur tangan. Contoh Saudi kata oleh kerana Malaysia tidak wajibkan vaksin, maka semua tak boleh pergi haji. Malaysia tak ada kuota haji, tak ada kuota umrah. Sanggup tak rakyat Malaysia? Jadi kita tanyalah. Tak lama. Tak lama kalau tak pergi. Wah, kita kena ikut surah Nabi sendiri. Dia dipenjarakan tempoh beberapa tahun. Kan, jadi ada cycle. Jadi suka juga buat masa sekarang dia timbul darurat. Tak wajib pergi. Buat umrah. Biar kita punya imam betulkan balik reset, then baru boleh. Ya, betul. Tapi berapa ramai yang faham tak lama tu? Tak ramai. Okey, insya-Allah. Ada apa lagi tak kedua ni? Ada siapa-siapa lagi nak ni? Pokok kalau tak tanya tak boleh tidur malam. Ada apa-apa yang Hari ini pertama kali kita buka pertanyaan dengan live. Ini pertanyaan saya tutup. Ustaz, sikit soalan. Kita dengar banyaklah situasi ni, mungkin bukan berkaitan dengan yang kita bincang tadi, keluar sikit lah, berkaitan dengan situasi dalam negara kita lah. Kalau kita lihat sistem yang sedang negara kita anu, sistem politik kita dan segala macam ni, kalau kita lihat maknanya memang satu sistem yang telah diktir oleh pihak luar. Sebenarnya Ustaz sebut tadi semua dah meningkat dan sebagainya. Jadi dalam konteks kita sebagai rakyat yang ada yang merdeka, kita ada kuasa untuk pilih untuk politik dan laju dan sebagainya kan. Jadi dengan situasi kita tengok sebelum ni mungkin UMNO, PN memerintah, kita nampak satu situasi bila PN pun dah memerintah, PH pun dah memerintah, PN pun dah memerintah, kita dah nampak tiga bersih. Untuk next PRU yang akan datang nanti sana, kalau kita lihat maknanya boleh ramai yang saya kenal lah sebut tiga-tiga pun ke laut. So sebagai kita ahli gerakan ataupun orang-orang yang diberikan darjah ni, apa stand kita sebenarnya untuk situasi yang kata orang kata lepas apa nama berat yang masalah dalam dekat PM janji 10 hari tahun masalah pula dalam live dia. Jadi apa pandangan Ustaz sebagai kita yang telah mengikuti darjah ni, apa stand kita sebenarnya? Bila ini pun macam kata tak sepenuhnya okey. Dia kaedah syarak ni kalau antara dua yang buruk kan, kita ambil yang kurang buruk sikit lah, yang kurang mudarat sikit. Ni
Ni buruk, ni buruk juga. Kan? Dua-dua buruk belaka. Tapi yang mana kurang sikit mudarat. Ini kaedah syarak lah. So besok nak buat tu dalam bahagian politik ni, sebab politik bukan segala-galanya. Kan? Sebab politik memang kita tak, bila jatuh je fasa ketiga, masuk fasa keempat ni, kita nak harap Islam memerintah secara menyeluruh kan tak ada. Memang tak boleh. Itu memang dah sunnah dia, sunnah Allah. Jadi maknanya kita ambil yang kurang mudarat. Yang kurang mudarat ni kita kena bincang lah macam mana. Kemudian lepas tu baru insya-Allah 100%. Macam tuan sebut, siapa nama tuan? Meja. Tuan Meja sebut kan tadi. Tak lama dah. Memang tak lama Tak lama ni memang tak lama. Tak lama nak ada fasa kelima. Tapi jangan pula lepas ni turun jual rumah, jangan. Saya bimbang tuan-tuan, kadang ada yang baru beli rumah tak sampai setahun, tiba nak jual rumah, dia kena denda lagi apa kan. Mudaratkan kita. Bila waktunya, sebab bila lepas tu kita menang. Nak beli duduk mana? Rumah dah jual. Jadi kita kena fikir secara rasional. Dan kemudian bukan maknanya tak boleh nak pergi tempat boleh, tapi kita kena berpada dengan kemampuan kita. Tapi tak lama, insya-Allah memang tak lama. Baik, tentang tadi tu buruk, kita ambil yang kurang mudarat lah, kurang buruk. Memang buruk semua. Tapi yang mana kurang sikit? Ada kalau ustaz akan berisi gendanya. Itu kalau diminta kita bagi ya. Kita tak ada lagi. Sebab NGO berpakat sekarang. Kita akan buat satu pilihan raya berbentuk internet yang akan memilih wakil-wakil yang berkaliber. Hopefully sebelum pilihan raya yang nak buat PRU 15 ni, kita akan satu pilihan raya dalam internet. Kita nak tunjukkan siapa calon-calon. Katakanlah Ulu Tiram ni ada 3 YB nak bertanding. Yang UMNO, Barisan Nasional, PN dengan katalah PH katakan katalah 3. So 3 dia bertanding. So siapa nak bertanding tu? Kita letakkan dekat internet. Dekat situ rakyat di tempat tu kalau londekan dia. Layak ke dia jadi pemimpin? Pop tentu orang yang tak layak dia tak duduk kat situ. Maka siapa di situ? Rakyat pilih siapa. Katakanlah daripada sini, katakanlah Datuk A katakan. Memang dia yang patut ni jadi pemimpin. Datuk A naik situ. Jadi Ulu Tiram, majoriti Ulu Tiram menjadi pergi Datuk A. Datuk A ni bukan BN, bukan PN, bukan apa lagi satu, PH. Kan contohnya bukan ni. Jadi kita akan buat undian tu sebelum pilihan raya. Jadi bila kita buat yang itu, mudah-mudahan Allah izin sistem. Sekarang tengok buat sistem lah, jangan kena kacau salah. Sekarang kita ada pakar-pakar, kita ada pakar semua alhamdulillah. Semua pakar ada ni. Bergabung ni, macam meja seperti kita bergabung ni. Pakar dia anak muda ni, anak muda paling fed up dengan government. Anak muda paling fed up dengan government. Dia betul buat begitu. Kita rasa dia buat. Kan dia buat sistem. Hari tu dia bentang kat kami, saya bentang, saya kata kita kena ada pilihan. Maknanya kita bukan letak semua calon yang memang ada karakter dia. Jadi kalau dia tak ada karakter, dia kena bantai lah. Katakanlah Datuk ABC. Datuk ABC ni bekas zon parlimen kat situ. Katalah Ulu Tiram, katakan situ kan. So orang dia cakap, Datuk ni begini, Datuk semua kenal dia, pop cakap. Lelah dia malu nak pergi. Siapa yang ni kan? Jadi benda tu kita akan tengok akhlak dia sebagainya lah. Jadi ini dia orang nak buat, dia orang muda buat, bukan saya buat, orang muda. Alhamdulillah. Ini satu kebaikan. Mudah-mudahan benda ni berlaku lah, insya-Allah. Mudah-mudahan tak kena lah, tak kena pergi ke kat mana. Benda ni agak, tapi kita bukan nak melanggar undang-undang. Kita bukan buat pilihan raya pilih calon kita sendiri, tak. Kita nak kenalkan rakyat kepada pemimpin yang nak dipilih, supaya pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang betul. Tak kira lah parti mana. Mungkin bebas, mungkin PN, tapi dia pemimpin yang layak untuk bertanding kawasan tu. Dia bertanding, dia memilih kawasan, dia boleh wakil rakyat, boleh bawa betul masalah rakyat kepada parlimen atau kepada DUN kan. Ini salah satu lah. Jadi sekarang ni pemikiran rakyat Malaysia ni dah berkembang lah ni. Dia bukan lagi macam zaman dulu, boleh tipu, 22 tahun tipu macam-macam kan. Sekarang tak boleh tipu dah, tipu orang tahu. Lebih kurang macam itulah kan. Okey, insya-Allah sekarang dah kedua ni. Jadi insya-Allah ada satu lagi sifat Al-Kafi Al-Kafi
Jadi insya-Allah mungkin saya akan sambung sikit. Sifat ni adalah amalan. Sifat kafir ni dia ada amalan. Jadi insya-Allah bila kita faham Karim, kita faham 7 tadi tu. Lepas tu kita tengok pula bagaimana nak mengamalkan Al-Karim lepas ni, insya-Allah kita bincang dalam kuliah nanti. Lepas tu kita akan pergi pula kepada iradah qawiyah. Iradah qawiyah ni apa? Macam mana kita nak membina kekuatan. Masa tu insya-Allah mudah-mudahan kita faham. Sebenarnya bila kita ikut tarikat ni makin kuat. Macam tentera lah, contoh tentera kan, dia dilatih mental dia dan dia punya fizikal dia untuk berhadapan dengan kesusahan. InsyaAllah. Tak ada lagi kakak? Okey tak ada apa Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf lah. Saya cakap ni pun sebenarnya saya ingat tak nak cakap sangat, tapi bila saya tutup ni maknanya bila tergigit gigi tu dia ada rasa sikit lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tolong doa lah Ni boleh tanggal, pasal diikat tak tanggal. Jadi alhamdulillah lah. Itu cadangan daripada doktor. Doktor suruh saya balik ke KL segera untuk nak tengok macam mana, sama ada cabut ke ataupun, sebab perancangan dia tidak jadi dengan plan. Okey, insyaAllah saya minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita ni membina kekuatan, bukan menakutkan. So hari ni kita nak keluar daripada bilik ni dan kadang kita berani sebab kita ada Allah. Persandaran kita pada Allah 100% pada Allah SWT. Hati kita pada bersama fizikal kita buat maksima, usahakan maksima fizikal kita. Sebab tawakal tu adalah pada amalan hati. InsyaAllah supaya kita boleh mentauhidkan Allah, benar-benar kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita, ilah kita, insyaAllah. Kita baca doa Rabbi ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika fadhi la yakhbu wa syarah sudulaha bikhairil iman wa jamil tawakli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadika sayyidi. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ij'alna minal muttaqin haqqan. Allahumma ij'alna minal muhsinin haqqan. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna minal wasilin. Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma ij'alna minal muhibbin. Allahumma ij'alna minal siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma ij'alna minal mahdiyyin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang.